lain, dendam Pontianak, susuk Pontianak, Pontianak merangkak. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang sebuah filem Pontianak Harum Senam Malam 1 dan juga 2. Right, sebelum tu Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sponsor video ini, iaitu Mubi. Right, Mubi adalah online streaming service yang terbaru di Malaysia dan mempunyai pelbagai filem terpilih daripada Malaysia, Indonesia dan serata dunia. Setiap hari Mubi akan tayangkan satu filem terbaru untuk korang tonton dan korang boleh tonton di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Korang boleh pergi ke mubi.com/zafvlog untuk mendapatkan akses secara percuma selama sebulan. Alright, kita kembali kepada review filem Pontianak Harum Senam Malam 1 dan juga 2. Alright, kenapa aku nak tiba-tiba review filem Pontianak Harum Senam Malam ni kan? Yang pertama sebab filem Pontianak ni telah ditayangkan di Mubi. Korang boleh tonton filem yang pertama, dan filem yang kedua dia bakal keluar pada 16 September. First of all, filem Pontianak Harum Senam Malam 1 dan 2 ni adalah sebuah filem arahan Suhaimi Baba. Sebenarnya kita dah lama gila tak dengar apa khabar berita tentang filem-filem terbaru Suhaimi Baba. Masa aku kecil dulu memang dah rasa macam seram gila, babi nak mampus lah. Masa aku tonton dekat Pawagam itu, Pontianak Harum Senam Malam 1 merupakan filem yang aku tonton bersama keluarga di Pawagam. Pontianak Harum Senam Malam ni cerita tentang apa sebenarnya kan? Apa yang bezanya filem Pontianak Harum Senam Malam dengan filem Pontianak yang lain? Dendam Pontianak, susuk Pontianak, Pontianak merangkak, semua tu. Apa bezanya filem ni kan? Filem ni sebenarnya perbezaan dia adalah daripada segi jalan cerita dia. Dia ada satu timeline yang berpisah disebabkan dua filem. Okey, contoh aku bagi yang example timeline dia adalah flow cerita dia adalah A, B, C, D. Untuk filem yang pertama, dia hanya menceritakan tentang A dan juga C. Dan untuk filem yang kedua, dia menceritakan tentang B dan juga D. Dan filem ini basically mengisahkan tentang Meriam yang bercinta dengan seorang dengan rakyat biasa. Dia ni adalah primadona. Dia telah dilantik oleh pihak istana dan menjadi seorang primadona lah di kampung Pakularis tu kan. Dia bercinta dengan seorang biasa iaitu Daniel. Pada masa yang sama juga ada seorang orang kaya yang mencintai terhadap Meriam ni, iaitu Marsani, lakonan Azri Iskandar. Di sebalik kebahagiaan Meriam dan juga Daniel ni terdapat satu iri hati daripada pihak Marsani. So dia berkomplot apabila Daniel keluar daripada kampung untuk pergi mengembara, dia telah pergi kacau Meriam ni sehingga terbunuh Meriam sewaktu mengandungkan seorang anak. Basically kalau dia dah mati tu, of course lah, bila seorang wanita tu telah mati mengandungkan anak, automatically dia jadi Pontianak. Automatically dah macam wajib pula dia jadi Pontianak. So basically itulah yang diwar-warkan lah. Okay, watak Meriam tu telah menjadi Pontianak dan anak dia telah diselamatkan oleh adik, dia punya sepupu sepapat lah. Selepas itu, jurus itu, kampung Pakularis itu dihantui oleh Pontianak. Dan kemudian filem yang pertama juga banyak mengisahkan tentang keluarga Marsani itu dihantui, sehinggalah Marsani itu dah tua kerepot pun still dihantui oleh hantu Meriam. Dan macam mana jadi selepas tu korang kena tonton filem Pontianak yang pertama. Dan untuk filem yang kedua pula mengisahkan tentang perjalanan di antara, macam aku cakap tadi lah, filem yang pertama A dan C kan. So kat B ni apa jadi? So dia memfokuskan tentang perjalanan di antara filem yang pertama. Dia ada dua kompartmen, A dan juga C. So di antara tu dia ada mengisahkan dalam filem yang kedua. Dan juga ending dia, penamat bagi sebuah franchise Pontianak Harum Senam Malam. So okey, apa yang aku boleh dapat rangkumkan kepada dua-dua filem ini, aku dapat rasakan filem ini bukan dia punya core, it's not actually a horror film ataupun filem hantu. Bagi aku, filem Pontianak Harum Senam Malam ini adalah basically filem drama. Like seriously memang dia adalah memfokuskan drama dan dia mengutamakan lakonan pelakon-pelakon semua yang sangat-sangat mantap. Filem ini dibintangi oleh Maya Karin, Azri Iskandar, Roshamno, Ida Nerina, Kavita Sidhu, Aizlan Yusof, Nanu Baharudin dan ramai lagi. Okay, even filem yang kedua pun banyak yang ditambah. Kenapa aku suka sangat dengan franchise ni? Seperti mana dalam review aku sebelum ni, aku banyak kali mention tentang Pontianak Harum Senam Malam punya franchise. Kenapa aku suka dengan franchise ni? First, sebab jalan cerita dia yang sebenarnya mudah, tapi apabila dilakonkan oleh pelakon-pelakon yang sangat hebat ni, kau dapat rasa macam dia punya jalan cerita tu was unique. Dia berbeza dengan filem-filem Pontianak yang sebelum ni. Memang klise, kau tahu apa yang akan jadi dia, apa yang, sebab dulu kalau wanita tu mati, lepas tu memburu pembunuh dia tu settle macam tu je. Tapi ni tak, ni dia bergantung kepada peralatan dan juga apa yang lelaki ni telah rampas daripada watak Meriam. So itu yang menjadikan lagu Pulangkan dulu kan. Pulangkan ke Pulanglah, aku tak ingat dah. So itu yang basically menjadikan lagu soundtrack filem ni Pulangkan. Dia ada reason kenapa
hantu tu kembali untuk menyerang keluarga Marsani ni semua. So benda yang itu menjadikan filem ini sangat unik. Dan aku boleh compare kan kedua-dua filem ni, filem yang pertama dengan filem yang kedua. Filem yang pertama memfokuskan tentang drama, okey, tapi filem yang kedua dia ada tambah satu lagi elemen yang agak kuat di dalam filem ini, iaitu genre action. Filem yang kedua adalah action drama. Like seriously, aku pun bila aku tengok balik baru aku faham macam, oh patutlah aku suka filem sequel kan. Dan ini merupakan antara salah satu filem yang menjadikan sequel dia lagi hebat daripada filem yang pertama. Okey, kebanyakannya kalau kita tengok dekat filem-filem luar, even filem luar negara sekalipun, kalau filem itu filem pertama dan filem itu berjaya, studio akan cuba memerah susu filem tersebut untuk menjadikan sebuah filem sequel, dan haprak gila sequel tu. Kebanyakannya lah, okey, setelah mereka lakukan sequel, filem tu bakal mendapat sambutan yang kurang berbanding filem yang pertama. Okey, sekadar untuk memerah susu yang telah kering daripada filem yang pertama saja. Tapi filem Pontianak Harusnya Malam 2 dia telah dirancang daripada filem yang pertama sekalipun. So benda tu memang dah complete. Dia jalan cerita dia memang dah complete, tinggal nak siapkan je filem ni. Okey. Dan aku dapat rasakan memang dia plan betul-betul daripada mula sampai habis. Dia tak ada niat untuk menjadikan buat filem pertama dulu kemudian baru buat filem yang kedua. Sebab dia punya relationship antara jalan cerita dia tu yang membuatkan kau jadi macam, oh patutlah memang ada kekosongan, loophole pada filem yang pertama, memang dia nak extendkan kepada filem yang kedua. Okey. Selain benda tu, lakonan dalam filem ni menjadikan aku faham kenapa diorang ni semua memang A-list dekat dalam Malaysia ni. Okey, Maya Karin, Roshamno, Azri Iskandar, Ida Nerina, semua diorang ni memang tak payah dinafikan, diorang memang sangat berbakat. Even Maya Karin lah paling obvious, dia boleh bawa watak seorang anak gadis iaitu seorang anak gadis iaitu Maria, dan juga dia boleh melakonkan seorang watak yang wanita lebih tua iaitu Meriam. Actually filem ni dia tak seram tau. Bila aku tengok balik pada sekarang ni, sebab aku dah lama gila tak tengok. Kali terakhir aku tengok, aku rasa macam tahun 2013 ke apa tah, waktu tu tengok kat televisyen. So bila aku tengok balik, aku baru perasan filem ni tak seram pun. Dia hanya seram pada waktu hantu Meriam tu muncul dalam bentuk Pontianak, dan setiap kali dia jump scare tu je dia tunjuk mata kan. So benda tu yang membuatkan filem ni seram. Tapi jalan cerita the whole film sebenarnya tak banyak pun elemen keseraman yang ada dalam filem ni kan. Okay, aku nak compare kan, kenapa aku cakap filem yang kedua lagi hebat berbanding filem yang pertama. Antara benda yang paling obvious adalah editing untuk filem pertama agak clumsy sebenarnya. Aku dapat lihat dia punya ada jump scene yang terlalu obvious yang membuatkan kau jadi macam, kenapa tiba-tiba beralih ke arah sini, kenapa tiba-tiba beralih ke sana. Kau tak nampak benda tu smooth punya jalan cerita tau. Tapi untuk filem yang kedua, aku dapat rasakan dia upgrade gila babi. Dia punya editing, dia punya jalan cerita, dia punya susunan jalan cerita, plot itu, kenapa benda ni terjadi dan macam mana solusi semua tu, memang just nice dan compact dan nice untuk filem yang kedua. Tapi filem yang pertama agak cacah merebah sedikit, walaupun itu adalah filem original yang first filem dia. Tapi aku rasakan editing dia terlalu banyak sangat kesilapan yang aku rasa macam tak perlu pun nak tunjuk scene-scene tertentu. Contoh aku bagi example, dia ada 2 event yang berlaku pada waktu yang sama. Dia terlalu cepat sangat bertukar kamera daripada kamera A ke kamera B, tiba-tiba A balik, lepas tu B balik. Benda tu jadi membuatkan orang jadi pening, penonton jadi pening untuk filem yang pertama lah. Tapi untuk filem yang kedua, mantap gila. Okay, antara benda yang aku suka juga di dalam franchise Pontianak Harusnya Malam 1 dan juga 2 ni adalah dia banyak memfokuskan tentang culture yang sekarang ni pun kita difahamkan hampir pupus, iaitu kuda kepang. Ternyata sekarang ni aku dapat rasakan macam dah tak ada, ataupun mungkin ada. Korang boleh kongsikan pengalaman korang tentang the cult of kuda kepang. Sebab aku sangat minat gila benda tu, sebab benda tu seolah-olah macam sebuah superpower yang diambil daripada ilmu hitam dan menjadikan seorang manusia tu ada kuasa, boleh terbang, boleh fight apa pun, Pontianak semua tu kan. So aku sangat suka benda tu. Dia macam, walaupun dia bertentangan dengan agama Islam, tapi aku suka dengan dia punya idea dan dia punya culture punya value tu. Okay, cultural dia punya value tu. Okay, so selain benda tu, yes, dalam filem yang kedua banyak memfokuskan tentang action, dan aku sangat kagum dengan filem yang kedua sebenarnya, sebab dia punya fighting scene untuk menggunakan kuda kepang tu sangat-sangat
nice. Setiap kali kau nampak dia sedang menari menggunakan kuda kepang, setiap kali dia nak libas menggunakan apa dia punya whip tu, memang sangat nice gila. Aku rasa macam wow, ini kalau dia orang expandkan filem kuda kepang ni jadikan satu filem standalone, memang sangat-sangat best. Okey. Selain benda tu, aku rasa tu je aku nak bebel pasal filem Pontianak Harusnya Malam ni, sebab aku tak nafikan di antara kedua-dua filem Pontianak yang pertama dengan filem Pontianak yang kedua, aku lebih suka Pontianak yang kedua sebab dia ada action, dia ada, dan juga susunan jalan cerita dia lah sangat-sangat kemas berbanding yang pertama. Kemudian dengan scene fighting dia yang sangat awesome. Memang aku sangat suka yang kedua berbanding yang pertama. Tapi mungkin ada yang di luar sana lebih menggemarkan drama yang lebih berat di Pontianak Harusnya Malam pertama berbanding yang kedua. So korang boleh tinggalkan komen kat bawah apa pandangan you guys tentang filem Pontianak ni. Rating Zaf untuk filem Pontianak Harusnya Malam yang pertama adalah 3/5 bintang. Okay? Dan juga untuk filem Pontianak Harusnya Malam yang kedua adalah 5/5 bintang. Okay, last but not least, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sponsor video ini, iaitu Mubi. Korang boleh tonton filem Pontianak Harusnya Malam yang pertama sekarang di mubi.com/zafvlog, dan juga korang boleh tonton filem Pontianak Harusnya Malam yang kedua bermula 16 September 2020 ini. Okay? Jangan lupa untuk mendapatkan akses secara percuma selama sebulan di mubi.com/zafvlog. Okay? Itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zafvlog yang akan datang. Thank you.